الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita merujuk kembali kepada kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Al-Ghazali di bawah peringkat godaan. Dikatakan bahawa godaan yang pertama yang boleh mengganggu ibadat manusia, menyebabkan kita jadi leka, lambat untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah masalah rezeki dan juga tuntutan hawa nafsu. Jadi di sana diingatkan kepada kita mengenai rezeki adalah kurniaan, pemberian daripada Allah Ta'ala yang sudah pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Disebut bahawa sewaktu kita berada di alam kandungan, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat supaya menulis tentang ajal kita, rezeki kita, nasib kita, untung baik jahat. Dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah ditulis, kenapa perlu kita bersusah payah menghabiskan masa sepatutnya kita buat ibadah, kita tukar dengan mencari habuan-habuan dunia. Sedangkan perkara itu dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dituntut untuk mencari kebaikan-kebaikan akhirat. Kita diletak di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Dunia Allah Taala dah tulis dah. Hak akhirat tu akan Allah Taala suruh cari. Bila mana Allah Taala suruh akan kita buat, maka kita dapat pahala. Allah Taala suruh kita mencari pahala. Kita sambung kitab kita pada muka surat 276. Bawah sekali, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat 4 perkara yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Dikatakan bahawa 4 perkara yang Allah Ta'ala dah tetap dah. Allah Ta'ala dah tetap dah akan 4 perkara ini. Apa dia? Pertama, Allah menciptakan langit, bumi dan lainnya mengikut ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Tentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bab menciptakan langit dan juga bumi, Allah Ta'ala dah tetap dah. Dia nak buat langit, dia nak buat bumi, kan? Sebab itu hari ni kita dapati ada langit, ada bumi. Kenapa? Kerana ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu bukan kerana tidak disebabkan oleh satu oleh kerana yang lain. Itu kalau belajar akidah gitulah. Mana tidak ada sebab, kan? Tidak ada penyebab dia, kan? Kena buat gini sebab apa? Oh, ni tak boleh, kalau tak buat kan jadi masalah, terpaksa buat tak, kan? Macam kita lain, kita buat sesuatu sebab sesuatu, kan? Kita makan sebab apa? Lapar. Bekerja sebab kita nak cari habuan-habuan, kan? Berusaha, kan? Kerana dia Allah Ta'ala suruh dan sebagainya. Baik, dalam bab penciptaan langit dan bumi, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tabiat seseorang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, akan tabiat perangai orang ni Allah Ta'ala dah tulis, akan sebab tu kita dapati ada orang yang perangai gini-gini, akan ada orang yang perangai gini-gini tak sama. Sebab bukan kita kata daripada usaha dia, akan dia usaha nak jadi minat ke arah sini, tak, melainkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perangai orang jenis sabar, jenis pemarah, jenis pemaaf, akan jenis peramah, suka bergaul dengan orang. Akan ada orang jenis pendiam, akan dia nak berpura-pura, nak berlakon, nak berusaha, nak tukar daripada pendiam kepada peramah, payah. Orang yang peramah kepada pendiam pun payah juga. Kalau jenis peramah, jenis mulut, apa kata mulut murai tu, akan nak tukar jadi pendiam payah. Akan dia suka je bercakap,
Akan tak ada orang pun, suara-suara pun bercakap juga. Akan sebab apa? Benda itu akan dah ditulis oleh Allah Ta'ala. Ketetapan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tulis orang ni gini. Akan bukan daripada kita. Dia kata tabiat seseorang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, sedangkan pendidikan hanya sebagai penghalus. Kerana ada manusia yang bertabiat pemarah dan ada yang sabar. Gitulah perangai manusia. Cuma usaha kita ni macam kita belajar daripada kita sebagai seorang pemarah, belajar ambil kita kata penawar daripada para ulama yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf macam kitab penawar bagi hati dan sebagainya, yang ulama beri nasihat akan bahawa sabar itu tidak baik, pemarah itu tidak baik. Jadi itu sebagai penghalus, dia kata. Penghalus yang ibarat kita kata batu asah lah, akan batu asah daripada orang perangai dia marahnya teruk sangat marah, maka dia belajar ambil nasihat-nasihat daripada agama, akan ibarat kita kata dia asah sehingga akan dia tahu akan tang mana nak marah dan tang mana tak perlu marah, akan mana dia diisi kita kata dengan sabar. Kerana marah itu satu sifat yang memang kita pun tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang, seperti mana disebut dalam kitab penawar bagi hati. Daripada diri kita tak boleh, macam nafsu kita tak boleh nak buang. Marah kita tak boleh nak buang, cumanya marah kita perlu juga kepada marah. Bukannya langsung marah ni sesuatu yang tak baik, tapi ada saat-saatnya perlu marah. Cuma nak kena tepat letak dia. Kita nak letak marah tu tang mana. Pada perkara yang kena marah, dan pada perkara yang tak kena marah kita boleh susun lah. Sebab marah ni kalau tak ada pun masalah juga. Kalau langsung tak ada marah pun tak boleh. Baik, jadi ada orang yang pemarah, ada orang yang sabar. Seorang ahli pendidik tidak akan mampu menghilangkan sifat pemarahnya kerana memang sudah menjadi tabiatnya, dan hanya sifat itu yang mampu disalurkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Pendidik pun kira orang dah kita kata dia boleh mengajar orang, mendidik orang pun tak boleh nak hilang daripada marah. Walaupun dia dah boleh hajar orang, didik orang ni tak boleh marah. Dia sendiri pun tak mampu nak menghilangkan marah dia. Cuma dia tahulah tempat mana yang perlu dimarah, mana nak marah, mana tak perlu dimarah. Marah pada perkara yang benar, perkara hak sepatutnya, yang Allah Ta'ala suruh marah. Sebab marah pun dia ada pahala. Dengan marah pun ada pahala. Sebab itu disebut dalam hadis, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Mana nampak mungkar disuruh kita cegah. Nak cegah tu selalunya tak maulah cegah dengan senyum, dengan sambil lewa gitu tak. Dia kena ada ketegasan. Ketegasan itu yang kadang-kadang nampak muka pun macam marah. Kalaulah kita kata marah tu salah, maka tidak berlakulah peperangan di zaman Nabi. Tak ada pula kita lihat orang pergi berperang dalam keadaan senyum, dalam keadaan ketawa nak bunuh musuh. Tu mana tang situ dia perlu marah. Tunjukkan ketegasan. Mana orang tengok muka pun muka marah, bengis dan sebagainya. Baik, cumanya marah tu bila kita Allah Ta'ala jadikan tabiat seorang itu pemarah, maka dia belajar agama sebagai penghalus dia, sebagai batu asah, untuk nak menghaluskan marah dia pada tang mana. Perkara hak sepatutnya kena marahlah. Ada orang hak jenis tak pemarah tu pula, jenis orang tu payah dia nak marah. Bila payah nak marah, payahlah kita kata nak berubah. Macam tabiat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Sana ketara lah kita kata. Sayyidina Abu Bakar dia jenis jiwa dia lembut. Antara kisahnya bila mana Nabi kita beritahu kepada Aisyah supaya beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar ganti dia untuk menjadi imam sewaktu dia uzur. Aisyah kata ayah dia ni jenis orang yang lembut, tak boleh dia mana mudah menangis. Jiwa dia lembut, mudah menangis. Bahkan dalam mesyuarat pun, kalau lihat mesyuarat masalah tawanan perang Badar, bagaimana pilihan ataupun pendapat daripada Sayyidina Abu Bakar jadikan mereka ini sebagai tawanan tebusan. Dia ambil tebusan daripada mereka. Sayyidina Umar
pendapat dia bunuh ya, akan bunuh. Mana di sana berbeza. Akan sifat Sayyidina Umar marah, akan Sayyidina Abu Bakar dia mana untuk menyempurnakan kehidupan di atas muka bumi ini dia ada kena ada. Ada yang pemaaf, ada yang pemarah. Sebab kadang-kadang orang ni dididik dengan cara lemah lembut. Ada orang dididik cara lemah lembut tak jadi, kena cara kerah. Baik. Jadi tabiat manusia tu dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma akan usaha-usaha tengok tempat letak dia kat mana yang agama suruh. Supaya tidak menjadi kita kata kalau marah tu marah melampau, akan yang ikut dan ataupun istilah kita kata sebagai panas baran, akan panas barang tu, akan tak kena-kena marah, tak sepatutnya marah pun marah juga. Baik, kemudian yang ketiga, masalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditulis di Lauhul Mahfuz, iaitu rezeki. Ini kena dengan tajuk yang kita belajar ni, akan masalah rezeki hendaklah dicari dengan niat seperti jihad fi sabilillah. Kita nak cari rezeki niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita fi sabilillah berjuang, makna kita menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena niat macam tu. Kan? Sebab masalah dapat tak dapat itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Urusan rezeki urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Allah Taala suruh cari je. Maka suruh cari, kita cari rezeki sama seperti mana kita sembahyang. Kenapa sembahyang? Allah Taala suruh sembahyang. Maka kita pun sembahyang. Akan orang pergi fi sabilillah berjuang pada jalan Allah Taala kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan jadi kalau kita niat mencari rezeki macam tu juga kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya dikira sebagai ibadah. Akan kemudian kita buat kerja pula tidak ada kerja menipu, akan tipu orang baik dalam timbangan, akan tipu dalam timbangan, tipu dalam jual beli, tipu dalam urusan apa-apa saja. Akan tak berlaku tipu sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah Taala. Kita buat jujur pun kerana Allah nak kata kita akan dapat. Akan bercanggah dengan apa yang difahami oleh manusia. Ini tak tahu hadis mana dia ambil. Akan kok mana dia ni, dia kata kalau meniaga jujur, akan meniaga Nabi tak untunglah, dia kata. Akan dia tak belajar sirah ni. Nabi berniaga jujur, untung berlipat kali ganda. Akan dia duk nampak, akan bisikan daripada iblis gamuknya, akan niaga kena ada tipu-tipu sikit, akan barulah nampak untung. Baik, sedangkan Nabi berniaga jujur, untung. Ni dia kata menjaga Nabi tak untung. Akan mana dia belajar tak tahu. Baik, masalah rezeki akan yang tu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Sedangkan datangnya rezeki bukan urusan kita. Akan bukan urusan kita masalah nak dapat banyak tak dapat. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencari rezeki, akan kita cari rezeki yang halal. Itu dikira ibadah. Akan ada orang kita tengok dia cari rezeki yang haram. Akan dia tikam tikam nombor lah, tikam nombor. Akan tikam nombor ko, tikam ekor ko, tikam totu ko. Akan mana semua jenis tikam-tikam ni tak elok. Akan tikam ekor payah kena. Akan tikam totu kena marah kat orang. Akan mau tak kena marah habis koyak rabak totu. Akan mana totu baru je beli, pergi pada besar beli totu, baliknya tikam demo. Akan tu tak boleh, jangan duk tikam lah. Baik. Ada orang yang dia menang judi. Akan menang judi. Itu kita kata rezeki Allah Taala bagi. Akan tapi dia pilih cara yang haram. Akan kalau dia tak pilih cara tu, akan dia buat cara yang halal, kalau dah rezeki dia akan dapat. Tapi oleh kerana dia usaha untuk dapat yang haram, akan rezeki tu rezeki yang haram, akan mana dia tidak jadi ibadah. Kerana Allah Ta'ala tak suruh. Allah Ta'ala tak suruh cari rezeki dengan cara yang haram. Dan kita kena ingat juga bahawa pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dua jenis. Satu dalam bentuk redha, satu dalam bentuk murka. Macam kita lihat orang-orang yang buat ilmu sihir. Ilmu sihir ni ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diamalkan. Tak boleh kita beramal dengan sihir. Orang buat ilmu santau dan sebagainya. Dia buat jadi. Kenapa jadi? Kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala izin dalam keadaan Allah Taala tak suka. Allah Taala tak redha dengan perkara-perkara tersebut. Allah Taala tak suka kepada orang-orang yang menzalimi orang lain. Nak buat orang ni gini. Baik. Jadi yang kita nak adalah rezeki yang halal. Kita berusaha. Kenapa? Kerana Allah Taala suruh.
Dapat tak dapat urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditakdirkan kita dapat, ditakdirkan kita dapat, tak berusaha pun kita dapat. Sebab menunjukkan bahawa usaha tu satu bab yang lain. Dapat tak dapat usaha yang lain. Biasanya kalau ingat usaha baru dapat, tak usaha tak dapat. Saya kadang-kadang dapat kacang botol, sini panggil kacang bendi. Kadang-kadang dapat kacang bendi walaupun saya tak tanam bendi, dapat juga. Dapat durian walaupun saya tak tanam durian pun dapat. Kalau dah ditakdirkan dapat. Ada orang yang tanam durian tak dapat. Durian baru kita kata kecil-kecil tak dah besar lagi, habis kera datang, habis ranap habis. Dia tanam durian tak dapat. Baik. Jadi kita tanam durian bukannya supaya cerita ni supaya kita tak payah usaha, tak. Usaha kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tanam durian kau, tanam timun kau, tanamlah. Sebab apa dia? Allah Taala suruh berusaha, kita berusaha berikhtiar, kita pergi kerja, tapi niat sebagai ibadah. Kerana menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah rezeki itu bab lain pula. Kita kena kerak situ. Jangan duk ingat sama. Usaha dapat tak. Mana usaha satu bab, dapat tak dapat satu bab yang lain. Baik. Jadi masalah rezeki ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang dah ditulis oleh Allah Taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang keempat, tentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ajal. Yang keempatnya tentang ajal. Tak ada orang yang boleh mempercepatkan ajal dia, melambatkan ajal dia, walaupun kita kata dia jaga kesihatan, nak bagi ajal dia lambat. Ataupun orang yang bunuh diri, nak bagi ajal dia cepat, tak. Walaupun kita tengok ada orang yang bunuh diri mati. Kenapa macam tu? Kerana dah ajal dia dah sampai. Ajal dia dah sampai, dan dia pilih cara tu pula. Cara untuk bunuh diri. Bunuh diri ni cara yang Allah Taala tak redha. Serupa dengan kita kata rezeki tadilah kita dapat. Ada orang dia pilih dengan cara Allah Taala redha, bekerja dengan pekerjaan yang halal dan sebagainya. Ada orang pilih dengan cara yang haram. Sedangkan kalau rezeki tu dah untuk dia akan dapat. Kalau hak dia akan dapat. Seperti mana kita lihat semalam Nabi sebut kepada seorang pengemis, yang pengemis tu Nabi kata ambillah, semua hak dia minta tu ambil. Sebab apa? Sebab kalau dia tak minta pun benda tu akan datang, rezeki tu akan datang kepada dia, akan cari dia. Jadi buat apa minta, buat malu je. Baik, yang keempat tentang ajal, orang yang membunuh diri bukan bererti dia mempercepatkan kematian, tetapi ia adalah ketentuan Allah Ta'ala bahawa dia akan mati dengan cara itu. Ada orang mati, ada orang nak bunuh diri, kadang-kadang tak jadi. Tak jadi. Ada orang yang nak bunuh diri kena tangkap. Maknanya tak sampai ajal dia. Dia baru nak terjun atas jambatan, kemudian datang orang pakak pegang. Tak jadi terjun. Tak mati dia. Kalau ikutkan, dia nak bunuh diri dia tu. Mana sebab apa? Sebab ajal dia tak sampai. Ada orang nak terjun bangunan. Terjun jatuh atas lori pula. Lori tilam pula tu. Mudah tak mati juga. Baik, hak mati tu sebab ketentuan dia. Dah sampai dah masa dia, dan dia pula pilih dengan cara itu. Adapun sebahagian lagi ditulis dalam Lauhul Mahfuz dengan syarat yang digantungkan, iaitu diisyaratkan pada perbuatan seseorang. Ada juga hak tadi Allah Ta'ala tulis ketetapan akan berlaku gini-gini. Ada juga yang Allah Ta'ala tulis di Lauhul Mahfuz itu dia ada syarat dia. Ada syarat. Kenapa gini? Kerana gini. Allah Ta'ala tulis. Makna sesuatu perkara yang agak kita payah nak faham lah. Dengan ilmu kita, payah macam manalah keadaan gini-gini, sehingga orang tu jadi keliru. Baik. Kita kena ingat bahawa dinyatakan di sini bahawa ada yang ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tetap tu, dia tak boleh nak lari dah, ke mana-mana akan berlaku gitu. Dan ada juga Allah Taala tulis dengan bersyarat. Dengan syarat pada perbuatan seseorang. Contoh dia kata, si fulan bakal masuk syurga dengan syarat dia perlu taat, atau si fulan bakal masuk neraka jika melakukan maksiat. Dengan syarat. Kerana kita lihat dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut kepada kita, dia beri pilihan kepada kita. Antaranya akal Allah Ta'ala dah beri dah supaya kita boleh fikir, dan Allah Ta'ala beri pilihan kepada kita. Antaranya dalam ayat Suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebut, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa dia nak beriman, boleh. Siapa dia nak kufur, silakan.
Mana seolah-olah pilihan daripada Allah Ta'ala beri kepada kita, kan? Kerana kita dah ada akal, Allah Ta'ala pilih kamu nak hidup cara mana. Nak hidup cara ahli syurga ataupun nak hidup cara ahli neraka. Kan? Dan di sana juga Allah Ta'ala beri amaran. Allah Ta'ala sebut inna a'tadna lizalimin nara. Sesungguhnya sesungguhnya kami telah menjanjikan kepada orang-orang zalim. Kan? Orang zalim kalau hidup cara zalim, maka dia akan dapat neraka. Orang yang hidup beramal dengan amal soleh, allazina amanu wa amilus solihat, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman beramal soleh akan dijanjikan untuk mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi di sana ada pilihan. Seolah-olah situ kita tengoklah syarat Allah letak, nak dapat syurga, kena beriman, beramal soleh. Iman penting. Kalau tanpa iman, amal soleh saja tak jadi. Dia kena amanu wa amilus solihat. Barulah dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Juga kalau kita merujuk kepada Suratul Insan antaranya, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang abrar itu, yang mana lafi Allah Ta'ala sebut pada ayat 4, innal abrar rafi, orang-orang yang baik itu di dalam syurga yang mana yashrabuna min ka'sin, mereka boleh minum daripada piala, minum daripada piala, kemudian air minum itu daripada campuran daripada kafur. Kemudian ayat-ayat selepasnya Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang abrar itu orang yang macam mana. Orang yang wayut'imuna ta'am, orang yang beri makan kepada orang. Wayut'imuna ta'am ala miskinan wa yatiman wa asira, beri makan kepada orang fakir, orang miskin, orang tawanan. Makna itu antara amal-amal soleh yang Allah Ta'ala suka. Juga jazaan bima sabaru terhadap apa mereka sabar. Maknanya bersabar itu sabar di atas bala atau di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, ataupun sabar di atas maksiat kepada Allah Ta'ala. Sabar itu adalah sifat yang Allah Ta'ala suka. Antara ciri orang abrar amal soleh, amal soleh. Baik. Jadi bersyarat, orang ni akan masuk syurga dengan syarat dia beramal dengan amal baik. Orang ni akan masuk neraka, syarat dia dengan syarat kita kata kerana apa? Kerana amal-amal yang tak baik, amal yang Allah Ta'ala murka, buat perkara yang haram, makan yang haram, buat kerja kita kata tipu orang dan sebagainya. Baik, bila mana melakukan maksiat, dapatlah dia neraka. Mana Allah Ta'ala letak syarat. Mana yang ni yang mungkin kita agak payah sikit nak faham, hak jenis bersyarat ini. Jadi apapun kewajipan kita mentaati perintah Allah Ta'ala, kita kena buat perkara yang Allah Ta'ala suka. Amal-amal soleh. Mana hak Allah Ta'ala suruh, kita buat. Hak Allah Ta'ala suka pun kita buat juga. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka, dan tentulah kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Yang ni contoh kita kata bersyarat. Kalau beriman kepada Allah Ta'ala, walauna ahlal kitab, kalau ahli kitab itu amanu, jika sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada sebahagian di kalangan ahli kitab ini dia tidak beriman kepada Allah Taala. Dia kata dia ikut kitab. Antaranya macam contoh orang Yahudi. Orang Yahudi ni ada kitab. Dia kata dia ikut kitab. Sedangkan hak kitab tak suruh dia buat. Hak kitab suruh dia tak buat. Jadi kita pun kena ingat juga. Kita pun ada kitab. Yang ni kita umat Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Ada orang yang dia kata dia beriman dengan kitab. Hafal pula tu rukun iman, sebut beriman dengan kitab, tapi hak kitab suruh dia tak buat, bahkan menentang, menentang pula lagi. Allah Ta'ala suruh, ni tak molek, dia kata ini tak sesuai, ini tak sepatutnya, tak boleh nak buat ni. Baik.
Sedangkan Allah Taala dia tahulah, kan. Dia tahu, kan, mana hak boleh buat, mana hak tak boleh buat, kan. Baik. Jadi ahli kitab itu kalau dia beriman dan bertakwa, akan lakafarna anhum. Allah nak kata dia akan hapuskan dari mereka sayiatihim, kejahatan mereka. Dia hapus dosa-dosa. Akan seperti mana kita juga akhirnya kalaulah kita taat kepada Allah Taala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Dalam ayat lain Allah Taala sebut innal hasanat, sesungguhnya amal-amal baik itu yuzhibuna sayiat, penghapus kesalahan. Mana Allah Taala hapuskan kesalahan kita dengan sebab kita melakukan ibadah. Dalam hadis juga disebut orang yang berwuduk, bila mana kita berwuduk, maka dosa-dosa kita gugur dengan sebab wuduk itu. Kita bertasbih, kita baca Quran, kita bersedekah, kita buat apa saja amal-amal baik, maka dihilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan kita itu. Jadi untuk ahli kitab ini Allah nak kata kalau dia beriman dan bertakwa, nescaya kami akan hapuskan kejahatan-kejahatan mereka, wala adkhalnahum, dan kami akan masukkan mereka jannatin na'im, dalam syurga. Syarat dia beriman dan bertakwa. Jadi kita pun samalah. Kalau nak dapat syurga Allah Taala, kena beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kerana kita pilih jalan orang yang Allah Taala murka, maka tak layaklah kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ini juga satu bab yang ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan syarat. Tadi dengan cara mutlak, sebelum tu dengan cara mutlak, hak ni dengan syarat. Syarat dia kena beriman kepada Allah Taala, bertakwa kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan hapuskan dosa kita, kerana Allah Taala dah beritahu dah, dosa yang dia tidak hapus, dosa syirik. Adapun dosa lain dia boleh hapus walaupun kita tidak bertaubat. Boleh jadi dengan amal-amal baik kita, ataupun dengan taubat, ataupun tanpa taubat, Allah Taala boleh hapuskan dosa-dosa kita. Seperti mana juga disebut dalam hadis tentang penghapusan dosa itu, yang cerita ada seorang yang mati, kemudian bila mana dihisap, dosa dia banyak, pahala dia banyak, tapi kesalahan dia dengan orang juga banyak, menyebabkan di akhirat nanti kita kena tebus kesalahan-kesalahan itu, dibayar dengan pahala. Ada orang datang jumpa dia, tuntut pahala. Sana yang paling berharga pahala lah, wang ringgit semua tak ada dah. Maka tuntut pahala, maka menyebabkan pahala amal ibadat dia tu dia beri kepada orang, dibayar kepada orang, kemudian datang lagi orang lain, bayar sehingga habis. Bila mana habis dah pahala dia, ada lagi orang datang tuntut, minta ganti rugi, maka dia kata dia pahala dah habis dah, tak boleh nak bayar pun dia lagi dah. Kawan tu pula kata, kamu ambil dosa aku. Kalau kamu tak boleh beri pahala, kamu ambil dosa aku. Sehingga datang satu perintah supaya orang yang nak beri dosa itu akad, buka kepala. Sebab di sana di akhirat nanti orang ada dosa ni, dia berjalan dalam keadaan hina, dalam keadaan tunduk, rasa malu dan sebagainya. Maka bila dia angkat kepala, dia nampak syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tanya Allah Taala, ni untuk tempat ni untuk siapa dia? Untuk siapa kau tempat ini? Sebab apa? Tempat yang begitu hebat, yang dia sendiri pun tak rasa layak untuk dia lah. Seumpama kita buat perbandingan, selalu saya sebut, macam kita pergi ke program-program besar lah, program tilawah Quran ko, program apa dia, tempat yang kursi depan, kursi sofa tu kita tak duduk situ, tak berani duduk situ. Sebab apa? Sebab kita rasa tak layak. Kita ni bukan YB. Kita ni, kalau YB pun yang bersara je. Jadi, kursi sofa tu ikutkan kat rumah pun ada kursi macam tu. Tapi dalam program kita tak berani duduk. Sebab apa? Ini tempat mesti YB ko, tempat datuk-datuk ko, Tan Sri dan sebagainya. Maka kita akan duduk belakang. Jadi begitu juga dia lihat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tak rasa layak untuk dia, sehingga dia tanya, ni tempat untuk para nabi ko? Adakah tempat para nabi, para syuhada dan sebagainya? Sehingga diberi jawapan kepada dia, dikatakan dia juga layak boleh duduk di situ, asalkan dia maafkan kawan dia. Kawan dia tadi patutnya nak beri dosa, sebab kawan tu tak boleh nak beri pahala kepada dia. Maka dengan itu Allah Taala menghapuskan dosa-dosa tu, kerana Allah Taala, kerana dia maafkan orang. Bila mana dia maafkan kawan dia tu, hak nak beri dosa tadi, maafkan kawan dia yang muflis tadi, maka dosa yang ada pada dia diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ceramah saya dengar daripada
Thailand lah, rasa ustaz dari Thailand, kan, dia bawa cerita yang seumpama tu juga. Kemudian dia kata, kan, hebatnya, kan, balasan daripada Allah Ta'ala disebut maknanya apa ni, memaafkan orang tu besarnya ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna buat apa kita nak apa ni, nak simpan, kan, kesalahan-kesalahan orang dengan kita, sepatutnya kita maafkan dia, kan. Makna besarnya apa ni, memaafkan orang tu, kan, ganjaran hebatnya bila mana kita memaafkan orang, kan, besarnya ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Jadi nak tunggu sampai sana baru nak selesai dengan cara tu, buat rugi je, kan. Sebab tu para alim ulama, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, kan, dia atas dunia lagi dah maafkan kesalahan orang, kan. Pemaaf itu juga sifat yang Allah Ta'ala suka, kan. Maka patutnya tak payah tunggu kat sana. Tapi oleh kerana kebanyakan kita ni lebih mementingkan puas hati, kan, puas hati sebab nak ikut kehendak hawa nafsu, kan. Selagi tidak gini-gini, tak boleh, kan. Kan ada orang kadang-kadang kata tak apa, hari ni atas dunia, lepas kita jumpa di akhirat, kan. Semua nak tutup di akhirat, kan. Allah mana payah untuk memaafkan orang, kan. Sebab apa? Sebab kita diselubungi oleh apa ni, hawa nafsu yang tebal tu, jadi payah tu, kan. Matu kalau kita lihat kepada nasihat-nasihat apa ni, para alim ulama, ahli sufi dan sebagainya, kan, bagaimana dia datangkan kepada kita nasihat-nasihat, contoh-contoh, kan, untuk supaya kita jadi lembut hati, kan, untuk memaafkan kesalahan orang dan juga sebagainya, kan. Baik. Di sini kita lihat supaya kita tidak terlalu apa ni, mementingkan urusan dunia itu. Sebab apa? Rezeki Allah Ta'ala dah tulis dah kepada kita, kan. Bila mana dah tulis kepada kita, kan, maka yang kita kena utamakan adalah masalah ibadah. Sehingga buat kerja pun diniat sebagai ibadah, kan. Kemudian dinyatakan juga kepada kita, ada yang Allah Ta'ala tulis, kan, dengan kita kata ketetapan dia, ada yang ketetapan Allah Ta'ala dengan bersyarat, kan. Macam dalam ayat surah Maidah ini, syarat kepada mereka ahli kitabnya juga termasuk kita lah, kan. Makna syarat nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak dapatlah, kan. Kecuali yang Allah Ta'ala dah tetap dah macam tu, kan, hak tanpa syarat. Kita tak tahu ni, kan, sama ada kita ni dapat ataupun tidak. Sebab apa ni, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dikatakan masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Ada orang yang tidak beramal, tak ada pun amal soleh, tapi boleh masuk syurga. Amal soleh tidak ada, tetapi boleh masuk syurga. Seperti mana dalam riwayat yang masyhur, kan, dikatakan ada orang tu dah bunuh 99 orang. Dia ada bunuh orang 99 orang, tapi nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, kan. Sehingga dia jumpa dengan orang, tanya boleh tak dia bertaubat kepada Allah Ta'ala tentang dosa-dosa dia yang banyak ni kerana kesalahan membunuh ni, kan. Kawan tu kata tak boleh bunuh seorang pun, besar dosa dia ni, pula ramai bunuh 99 orang, kan. Jadi dia pun bunuh pula kawan tu. Dah ala-ala nak masuk syurga tak boleh, bunuh pula kawan tu. Jadi cukup 100 orang, kan. Sehingga tetapi merasa keinginan, ketebalan untuk bertaubat itu ada dalam diri dia, kan. Ini menunjukkan bahawa orang ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Sehingga dia jumpa dengan seorang ulama, dia tanya boleh tak, kan. Maka dinyatakan boleh kerana Allah Ta'ala itu maha penerima taubat, kan. Dosa seluas langit dan bumi pun Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Ini kalau kita nak rujuk hadis ini juga, saya dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini contoh orang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan kalau nak bertaubat, jangan duduk situ, tinggallah tempat itu, pergi ke tempat lain, tempat kita kata orang-orang baik. Sebab nasihat ini pun kalau kita lihat ada hikmah dia, kan. Sebab biasanya orang kalau dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, duduk di tempat sendiri, dia dah bertaubat kepada Allah Ta'ala, payah nak jadi, kan. Dia dulunya dikenali sebagai seorang yang jahat, kan. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, kan. Dia bertaubat mungkin orang tak tahu. Orang tak tahu dia dah bertaubat, kan. Ataupun kalau ada orang tahu pun, boleh jadi orang kata tu berlakon je, kan. Sehingga dia buat apa pun menimbulkan keraguan kepada orang. Contoh, kawan ni dah bertaubat, pergi ke masjid, kan. Orang tahu dia ni orang jahat, tengok dia ni ada di masjid, dah susah hati. Tu imam susah hati, tu Bilal susah hati, tu Siok, kan, bendahari lagi susah hati, kan. Sehingga kadang-kadang pesan, kan, suara kuat pula tu, depan-depan kawan tu dia kata, kan, nak balik nanti jangan lupa ambil duit dalam tabung masjid, kan. Ngapa tu dia jeling-jeling kat kawan tu, kan. Ni tak kenal dia ni, kan. Dah tahu dah orang ni terkenal dengan jahat, kan. Menyebabkan dia jadi bengang, dengar tu bengang, kan. Bila orang gitu, aku tak buat jahat pun orang kata nak buat jahat juga, lambat aku buat jahat, kan. Kebetulan kita kata motor orang pula hilang pada hari tu, orang duk nampak dia dah, kan.
Walaupun kata dah bertaubat atau kata tipu itu menyebabkan payah dia nak meneruskan kita kata taubat dia tu. Silap-silap terdedah kepada kejahatan pula. Sebab tu ulama ni nasihat nak bertaubat jangan duduk situ, pergi ke tempat lain. Kalau dia pergi ke tempat baru dalam suasana orang baru kenal dia sebagai orang baik, insya-Allah akan membantu. Jadi dikatakan bahawa dalam perjalanan pergi itu dia meninggal. Mati dalam perjalanan pergi. Sehingga disebut bahawa berebutlah, ada mengatakan bahawa malaikat berebut nak bawa roh dia ni. Roh ni dibawa oleh malaikat mana? Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Baik. Jadi bila duk berebut tu datanglah satu lagi malaikat sebagai pembawa kita kata buat keputusan ukur. Bila mana diukur jarak tempat maksiat dengan tempat baik yang diukur itu sikit je dekat dengan belah baik, tak sampai lagi, dekat je. Di sini kita lihat bahawa mana ada lagi sembahyang belum lagi, puasa belum lagi, ibadat tak buat lagi, baru nak pergi hak tempat baik saja. Dengan sebab itu pun mendapat ganjaran daripada Allah Taala. Dikatakan ruh dia dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat yang mengurus, tu lega banyak. Malaikat rahmat ni malaikat yang Allah Taala jadikan penuh dengan rahmat. Dia kira dia kesian je. Dia tak ada rasa nak marah, kesian je. Kalau malaikat azab itu dikatakan tak ada kesian, dia kira tahu nak azab je. Dia kalau kita buat perbandingan benda harta benda kita ni macam blender dengan peti ais, blender dengan mesin basuh lah contoh. Kalau blender fungsi dia macam tu, mesin basuh fungsi dia macam tu. Kita tak boleh nak tukar mesin basuh rosak, ambil baju buh dalam blender, tak mau. Blender rosak, ambil cabai buh dalam mesin basuh, tak mau. Dia sistem dia dah lain dah. Jadi malaikat rahmat dengan cara dia, malaikat azab dengan cara dia. Disebut juga dalam kitab Syiarus Salikin, dikatakan bahawa orang yang mengazab penghuni kubur, malaikat diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengazab penghuni kubur. Dalam kubur itu malaikat yang buta tuli. Yang buta tuli. Mana bila mana buta dia tahu, pukul lah tak tahu kawan tu dah kena apa, dia marah mana, kemudian tak dengar pula orang tu merau macam mana pun. Mana dia tak dengar. Menyebabkan teruk lah kena. Kalau kita kata hari ni atas dunia ni kita lihat, nak jenis orang-orang Samsing, kepala Samsung, bos nak sebut tiga lain ke, mana demo kalau dia pukul orang pun, kalau tengok dah berdarah dah gini, udahlah tu, selesai dah, tengok dah nyanyi lah tu, mana tinggal, mana dia ada juga tinggal. Ni kalau dah buta tuli, ini disebut logiknya gitulah. Kalau dah buta tuli memang tak ada tinggal dah, hak dia tahu buat dah. Apatah lagi malaikat itu la ya'sunallah, jenis tak derhaka. Allah Taala suruh buat jelah. Baik. Jadi dia tidak menghiraukan orang tu sakit azab tahu mana, dia tak hirau. Itu malaikat azab. Tapi kalau malaikat rahmat, mana dia tahu kesian je, dia akan layan elok dan sebagainya. Jadi dikatakan tadi itu mana dia dapat kebaikan. Ini contoh orang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tak pernah buat amal-amal ibadah dan sebagainya. Kita tak tahu lagi, sebab itu kita juga dilarang berbangga dengan amal-amal ibadah kita. Sebab ketentuan Allah Taala. Takut nanti kita akan ni hebat dengan amal-amal ibadah. Di saat-saat akhir kita dapat su'ul khatimah, na'udzubillah. Itu kita takut. Sebab tu kita dilarang berbangga dengan ibadah kita. Kita boleh baca Quran, kita boleh sembahyang dan sebagainya. Jangan bangga melainkan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana ada Allah Taala itu ketentuan dia secara mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang bersyarat. Hari ni kita pilih hak kita tahunya, boleh usaha, kita pilih hak syarat itu. Kemudian dalam masa sama kita mengharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa minta kepada Allah Taala seperti mana doa-doa yang diajar kepada kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta dengan Allah Taala supaya dijadikan kita ini husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Juga dalam sembahyang kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kali kita sembahyang, maka banyaklah kita minta dengan Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Taala tunjuk jalan-jalan yang lurus itu kepada kita. Mudah-mudahan dengan minta itu syarat, kena pada syarat, dengan syarat kita minta, dengan syarat kita buat. Mudah-mudahan dengan itu mungkin kita ditulis tak baik, tapi dengan syarat itu akan jadi baik. Semua tu pun Allah Taala tahu dah. Allah Taala yang amat mengetahui, dia dah tahu dah. Baik.
Lagi dikata sini, tetapi mereka dapat masuk syurga dengan syarat dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak kekufuran. Itu cerita pada ayat tadi mengenai ahli kitab. Kalau dia ikut Nabi, dia syarat ikut Nabi, kan, dia beriman dengan Nabi, kan, dia tinggal kufur, dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pengampunan lakafarna anhum sayiatihim, dapat pengampunan dosa kesalahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat itu. Banyak yang telah kita ketemui seseorang yang telah bekerja keras membanting tulang siang dan malam tetapi tetap fakir. Ini contoh dia bawa lagi. Kita juga bertemu dengan orang-orang yang kuat bekerja, kan, kerja siang malam, kan, tapi tak kaya-kaya pun, kan. Baru duit ada sikit dah ada musibah, baru duit ada sikit dah hilang, kan, dah kena tipu kat orang, baru duit ada sikit, kan, kemudian jumpa pula orang jual saham, kita pun nak cepat sikit masuk saham, dah kena tipu. Mana tak kaya-kaya, kerja siang malam habis kat orang je, kan. Sebab apa? Sebab dah ditakdirkan kita ni sebagai seorang yang orang biasa-biasa ke, orang miskin ke, orang fakir ke, kan. Namun ada juga orang yang tidak pergi ke pasar atau sawah tetapi hartanya melimpah ruah. Ada orang tak bekerja, kan, tapi ada je, mana kan ada orang lahir-lahir dah jadi orang kaya dah, kan, lahir-lahir anak jutawan, kan, bila mana mak ayah mati dia pula mewarisi jutawan itu, kan, tak kerja mana pun, kan, menunjukkan mana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini adalah disebabkan takdir Allah. Kita juga sering mendengar orang berkata, bersungguh-sungguhlah dalam berusaha agar menjadi kaya raya. Barangkali maksudnya baik, tetapi ucapan itu hanya sebagai didikan agar dia tidak berkelakuan malas kerana rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan-ucapan ini dikatakan ucapan mendidik saja, kan. Mana supaya bekerja jangan malas, kan. Nak bekerja kerana Allah Taala, kan. Tapi kalau malas tak dapatlah pahala. Tapi kerja untuk apa? Untuk dapat pahala. Dah dapat pahala, akan masalah rezeki, kan, itu Allah Taala bagi. Cuma selalunya, kebanyakannya kita dapatilah, kan, kita dapati bahawa dengan usaha tu dapat. Mana orang yang Allah Taala nak beri rezeki, dia jadikan dia buka jalan-jalan, lorong-lorong untuk berusaha, kan. Jumpa ada idea nak bela itik ke, kan, nak bela angsa ke, bela ikan ke, nak tanam tanam nenas ke. Cuma tanam nenas ni orang kata dia payah sikitlah, kan, dia tak subur, kan, dia tak subur. Buhlah baju taruh mana pun, kan, dia tetap juga sebiji je, kan, sepokok sebiji je buah dia, dia tak lebat, tak macam pisang, kan, pisang sepokok tu banyak biji pisang, kan, tapi nenah ni, kan, sebiji sepokok sebiji, kan, tak ada kita kata sepokok, tak jumpalah sampai 4-5 biji, kan. Sebab tu gamanya orang malah tanam nenas tu, kan. Tapi orang kita ni pelik, kan, satu nenas sepokok sebiji, kan, kemudian pisang berbuah 2 kali, dia tak nak pula. Banyak dia gamaknya tawaduk tu, banyak sangat tak nak, kan. Patut kalau buah 2 kali tu lagi banyak, lagi okeylah, kan. Baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita rezeki telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan baik. Jadi wallahu alam, saya kira setakat itulah, akan untuk akan datang insya-Allah kita sambung pada muka surat 278 untuk akan datang nasihat-nasihat ke seterusnya. Akan sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.